Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Apa khabar semua? Diharapkan semua dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berjumpa lagi dalam program Aqbal ataupun penuhnya Akil Baligh. Tidak dilupakan juga kepada adik-adik di luar sana dan juga warga pendidik, guru-guru, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya sidang penonton yang dimuliakan ke program Aqbal Akil Baligh siri kedua anjuran Akademi YouTuber Malaysia. Saya Muallim Syamsul bin Siddiq ataupun Sifu Syams dari Akademi YouTuber selaku moderator anda untuk hari ini. Yang berbahagia presenter ataupun pengisi kita pada hari ini Muallim Hazar daripada SK Bandar Baru Selayang, dan seterusnya yang dihormati juga Cikgu Rumaino daripada SMK Teluk Karang, Pontian, Johor, dan tidak dilupakan juga Masker Rider, pegawai teknikal Cikgu Putra, pemilik channel Cikgu Putra dari SK Pandamaran Jaya, Kelang, Selangor. Okay guys, subscribe. Okay, baiklah. Sidang penonton sekalian. Sebelum saya menjelaskan belum apa dah. Okey, bila Cikgu Putra nak buka mas? InsyaAllah nanti ya, sampai satu masa. Biar sampai 30k, InsyaAllah dia akan buka mas. Kan Cikgu Putra? Bukan. Cikgu Sufi. Cikgu Sufi maklum. Kita minta mana-mana siaran yang saya masuk, kalau boleh secara live 3,000, so kita akan buka mas. Faham tak? So adik-adik sekarang ni share link bagi ramai-ramai tengok program Aqbal hari ni. Share adik. Okey. Teruskan Syam. Okey, baik, terima kasih. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, eloklah kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada semua sidang penonton daripada segenap pelosok di Malaysia ini. Ada dari Perak, ada daripada Terengganu, ada juga daripada Selangor dan seluruhlah negeri-negeri di Malaysia. Jadi sebelum saya menyerahkan seluas-luasnya ruang pada pagi ini kepada Muallim Hazar, sukalah saya ingatkan kepada semua untuk bersopan santun pada ruangan chat. Jangan tulis yang bukan-bukan, kerana setiap tulisan kita, setiap yang kita type akan dihitung dan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, juga diingatkan link sijil akan diberikan di penghujung kelas ini. Pastikan anda menggunakan email yang betul, dan pada hari ini email adalah terbuka, tidak terhad kepada email e-didik sahaja, dan link tersebut akan tamat sehingga jam 1 petang. Ala kulli hal, kalaulah tidak dapat ada masalah untuk isi link sijil, kita niatkanlah, ikhlaskan niat kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, dan sijil itu adalah bonus kepada kita semua. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan seluas-luasnya ruang pada pagi ini kepada Al-Fadil Muallim Hazar. Falitafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. شكرا جزيلا لفضيل المعلم الشامس كرئيس الجلسة في هذا اليوم المبارك والمحترم
Muallim Rumaino wa aidan Muallim Putra wal muhtaramun sufufil muallimin wa muallimat at-talamis wa tilmizat al-a'izza wal ahibba jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kelas bahasa Arab kat saya. Itulah. Baru nak tegur. Tak, muallim. Kalau hai dalam bahasa Arab panggil apa? Hai. Hai dalam bahasa Arab dia panggil alu. Salah cerita. Teruskan. Okey, alhamdulillah pada hari ini pertamanya kita syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah pertemukan kita dalam satu majlis ilmu, dan majlis ini merupakan majlis ataupun program ini merupakan program yang diminta oleh adik-adik sendiri, yang mana minggu lepas mereka tak puas dengar. Minggu lepas kita bersiaran selama 1 jam 15 minit, 1 jam 15 minit lebih kurang, tapi masih lagi ramai yang minta kami daripada Akademi YouTuber untuk buat satu lagi program kesinambungan daripada program minggu lepas. Sebab itulah program ini diadakan pada hari ini. Okey, baik. Akil baligh. Pada minggu lepas Muallim dah cerita banyak dah tentang akbal, bagaimana proses akbal, bagaimana kita nak tahu kita dah akil baligh, semuanya dah jelas. Adik-adik pun ada yang pergi ke channel Muallim bertanya soalan, dan Muallim pun telah menjawab persoalan adik-adik semua. Okey. Dan hari ini kita akan sambung tentang topik yang sama, akbal, tapi kita akan kupas secara lebih mendalam. Baik? Semua dah sedia belum? Kalau dah sedia, type pada chat saya sedia. Mali nak tengok berapa orang yang bersedia. Abang Ejah, saya baca dekat ruangan komen ada yang bertanya, program ni ceramah ke? Orang tanya program ni ceramah ke? Pada minggu lepas Pak Ni dah cakap kan, bila kita sebut ceramah ni, muka-muka kita akan datang muka-muka macam ni. Ceramah. Tapi program kita ini bukan ceramah. Dia bukan ceramah, tapi kita program borak santai. Cemarah. Kita borak santai. Tapi Muallim Hazar, kalau ceramah, kita tak pakai topi, tak pakai macam ni lah. Mesti pakai serban kan. Pakai apa? Jubah. Kalau ceramah dia pakai jubah, pakai kopiah kan. Tapi hari ni kita nak santai-santai dengan adik-adik, nak borak-borak, lepak-lepak, chill kan. Tapi lepak-lepak kita lepak-lepak yang berilmu. Macam kita minum air dulu. Macam Rasulullah dia suka duduk dengan kawan-kawan dia, dengan sahabat dia. Tapi dia duduk tu bukan duduk saja adik. Dia duduk dengan ada ilmu dalam tu. Okey? Dan sekarang ni sudah telah pun 188 orang menonton kita, alhamdulillah. Dan Muallim percaya lepas ni jumlahnya akan meningkat lagi. Alright, jadi adik-adik semua boleh share, okey, boleh share lagi video ataupun siaran langsung kita ni. Kerana apa? Bila kita share majlis ilmu ni, Allah akan menghitung segala-galanya, dan insya-Allah ianya akan dikira sebagai ibadah. Okey adik semua? Subhanallah. Pahala adik share adik. Share. Okey, kita teruskan. Boleh. Baik. Okey, pada minggu lepas Muallim telah adakan satu program, iaitu program Akbal 1.0. Okey. Dan pada hari ini kita akan sambung Akbal 2.0 di atas permintaan adik-adik semua. Baik. Boleh share screen Okey, silakan. Alright. Okey, baik. Sebelum kita mulakan, macam biasa, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak kasih. Jadi sebelum Muallim mulakan, afdol kiranya Muallim memperkenalkan diri Muallim. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Muallim Hazar, nama sebenarnya ialah Wan Hazaruddin bin Wan Hassan, merupakan pemegang ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan daripada UIA pada tahun 2004. Dan juga pemegang Diploma Pendidikan Malaysia daripada IPG Pendidikan Islam Bangi. Merupakan seorang guru bahasa Arab selama 15 tahun, dan masa yang sama Muallim juga merupakan seorang penceramah motivasi dan keagamaan serta mentor PLC guru secara online, juga merupakan jurulatih utama Ko Akademik Negeri Selangor, dan juga penulis buku 100 Fakta Al-Quran dan 100 Fakta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama Muallim juga seorang komposer dan penyanyi lagu tema Hayya bil Arabiah yang mungkin adik-adik pernah dengar di Radio IKIM, dan adik-adik selalu dengar dalam kelas bahasa Arab. Dalam kelas bahasa Arab Akademi YouTuber selalu dimainkan lagu Hayya bil Arabiah. Dan Muallim juga merupakan seorang mentor di Akademi YouTuber Malaysia. Okey, mentor untuk cikgu-cikgu lah. Alright, baik. Mentor tu macam lampu ke?
Itu mentol. Itu mentol. Okey, baik. Ini merupakan antara album yang telah Muallim hasilkan pada tahun 2008. Album Setia ni pernah menjadi top 5 album terbaik di anugerah industri muzik pada tahun 2009 dan album Sedekat Wildan ni pada tahun 2013. Dan ini antara hasil tulisan Muallim lah, 100 fakta Al-Quran dan 100 fakta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 202 orang sedang menyaksikan. Tahniah adik semua. Baik adik semua. Muallim nak ulang balik apa yang kita sebut pada minggu lepas. Kerana apa yang kita sebut pada minggu lepas tu ianya berkaitan dengan apa yang kita bakal bincangkan pada hari ini. Siap sambungkan ke speaker biar satu kedai dan pasar ni dengar. Subhanallah. Terima kasih Cikgu Mela Wardina. Oh. Pasal lambat ke apa? Pasal karat. Karat. Okey, baik. Adik-adik semua, sebelum ni Muallim dah cerita pada tahun lepas pula, pada minggu lepas, kita bermula daripada tiada ke Izzuddin Wildan. Nama bagus saya lah Anas Darwish ni menghitung. Okey, kita bermula daripada tiada, kemudian kita ada, kemudian kita tiada, kemudian kita ada. Dan ini adalah perjalanan yang sempurna bagi seorang manusia. Dia bermula daripada baby, adik-adik semua. Semua orang ni bermula pada baby. Cikgu Rumaino tak dilahirkan sebesar macam tu terus. Okey? Dan Cikgu Putra pun tidak dilahirkan sebesar begitu. Dia mesti bermula daripada kecil. Daripada baby, umur sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, kemudian dia merangkak. Belajar merangkak. Masa lahir dia, masa lahir Cikgu Putra tak ada emas. Masa dia lahir tak pakai emas. Lepas dia tua ni dia pakai emas. Muda. Okey, kemudian kita mula bertatih, belajar bertatih, berjalan, kemudian menjadi seorang kanak-kanak, seorang remaja. Yang ni kita nak bincangkan pada hari ini ya. Kemudian jadi seorang dewasa dan seterusnya jadi seorang yang tua, kemudian Allah ambil nyawa kita. Itu adalah perjalanan yang sempurna. Akan tetapi adik semua, macam Muallim ceritakan pada minggu lepas, ada juga di kalangan kita tidak sampai ataupun tidak dapat melalui perjalanan yang sesempurna itu. Kalau kita tengok gambar yang ke atas sana, gambar ke atas tadi adalah gambar yang sempurna daripada kecil sehingga ke tua. Kemudian gambar yang kedua tu dia bekerja, kemudian dia meninggal dunia. Yang ketiga dia menerima ijazah, excited sangat, tersepak kaki, terjatuh daripada stage terima ijazah tu, meninggal dunia kan. Yang keempat tu sekolah rendah lagi dah meninggal dunia. Yang kelima tak sempat masuk sekolah, meninggal dunia. Dan ada yang baby terus meninggal dunia. Itu semua adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita tak boleh nak tolak. Tak boleh nak kata aku tak nak, tak boleh. Bila Allah kata kun fayakun. Baik. Adik-adik semua, inilah dia zaman remaja. Zaman remaja, zaman yang penuh dengan dugaan, cabaran. Muallim Hazar. Ya. Kita ada satu persoalan ni. Ada adik Nur Balqis Sofina ditanya, ini untuk budak sekolah rendah je ke? Saya rasa ini bukan untuk sekolah rendah je. Okey, ini bukan untuk sekolah rendah sahaja. Muallim mengalu-alukan semua lapisan masyarakat untuk mendengar. Tak kira dia sekolah menengah ke, dia sekolah rendah ke, dia tadika ke, dia seorang ayah ke, seorang ibu ke, seorang guru ke, semua kita datang sama-sama kat sini, kita berkongsi ilmu. Okey, adik-adik semua kalau ada apa-apa persoalan, boleh type soalan di live chat, nanti Muallim Syah akan baca. Okey, dan kalau ada apa-apa cadangan pun boleh type di ruangan chat. Okey, baik. Betul, Wan Muhammad Bukhari untuk semua peringkat umur. Paling rare ialah sekali yang baby tu. Okey, baik. Zaman remaja penuh dengan pancaroba, penuh dengan cubaan, penuh dengan dugaan. Di sinilah ramai yang gagal adik-adik semua. Dan ada di kalangan mereka tak tahu pun bahawasanya remaja ni apa yang dia buat tu benda yang salah. Kan? Dia tak tahu pun apa yang dia buat tu benda yang salah. Okey, kita pergi satu persatu adik-adik semua. Cabaran zaman remaja. Muallim gambarkan zaman remaja ni ibarat gambar ini. Okey, ibarat gambar ini ombak yang ganas, okey, berada dalam keadaan membahayakan. Kerana apa adik semua? Ada orang mereka dapat mengharungi cubaan dan dugaan di masa-masa zaman remaja. Dan ada orang yang gagal. Jadi adik-adik semua yang ada di sini, Muallim harap semuanya antara mereka yang berjaya menempuh dugaan dan cabaran di
usia remaja. Baik. Okey. Apakah cabaran yang paling dahsyat? Adik-adik semua, ini dia. Gadget dan media sosial. Baik. Gadget dan media sosial. Muallim percaya semua orang ada gadget. Semua orang ada tab, telefon, ada komputer, ada laptop, walaupun ianya bukan hak milik adik-adik, mungkin ianya hak milik mak dan ayah. Baik? Muallim Hazar, kita ada satu persoalan daripada adik Muhammad Abillah. Dia tanya remaja ni selalu ada depression ke? Okey, selalu ada depression. Bukan selalu ada adik-adik, tapi ada. Depression. Depression kan. Okey. Dia bukan selalu tapi ada. Dia ada tapi bukan selalu. Ada orang menghadapi depression, ada orang yang tak menghadapi. Okey. Cumanya cara kita nak handle tu bagaimana? Okey, tak apa. Lepas ni Muallim akan kupaskan tajuk tu Okey, baik. Gadget. Kita tak salahkan gadget. Kita sebagai seorang yang berada di zaman IT perlu mengikuti perkembangan semasa. Gadget tak salah, media masa tak salah, tetapi cara penggunaan dia. Sebagai contoh adik-adik semua kita ada telefon. Dan hari ini alhamdulillah Muallim memang tabik kepada adik-adik semua kerana menggunakan gadget untuk menuntut ilmu. Sebab itulah di Akademi YouTuber kami mengadakan pelbagai program dan juga pelbagai kelas online. Semata-mata untuk mengisi masa lapang adik-adik supaya adik-adik tidak terjerumus ke benda yang tak elok. Jadi gadget tak salah tapi cara penggunaannya tu yang salah. Sama juga media sosial. Contohnya, kita ada Facebook. Ramai di kalangan kita menggunakan Facebook ni tempat meluah perasaan. Kan? Dan tempat mencaci orang. Marah orang tu, marah orang ni. Kau ni apa ni? Cikgu Putera ni apa benda lah? Tak buka topeng lagi ni. Dah lama saya tunggu kan. Dia marah-marah kat Facebook. Ada juga menggunakan Twitter. Ada juga menggunakan Instagram dan sebagainya. Bila kita gunakan benda tu ke arah kebaikan, maka kebaikan yang kita dapat. Tapi kalau kita menggunakan benda tu ke arah benda yang tak elok, maka tak eloklah balasan dia. Dan adik-adik ingat dalam surah Yasin Allah sebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah? Hari ini tu hari bila? Hari kebangkitan nanti. Hari kebangkitan nanti, hari kiamat nanti di mana semua manusia akan bangun. Nakhtimu ala afwahihim. Kami akan patrikan mulut mereka. Kami akan gam mulut mereka. Mereka tak boleh nak berkata-kata. Tetapi apa? Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tetapi tangan-tangan mereka ni bercakap. Apa kata tangan-tangan di hadapan Allah adik semua? Ya Allah, aku menjadi saksi bahawa tuan aku ni kat dunia dia menggunakan gadget ke arah benda yang baik. Dia menggunakan gadget untuk menuntut ilmu. Dia menggunakan gadget untuk mencari benda-benda yang elok. Akan tetapi adik-adik semua sangat takut kalau tangan ni menjadi saksi. Dia kata apa? Wahai Allah, tuan aku kat dunia ni selalu tengok benda tak elok kat laptop ataupun kat komputer ataupun kat telefon. Kan? Kawan aku tuan aku kat dunia ni selalu mencari website-website yang tak sepatutnya, selalu menonton pornografi, selalu tengok benda-benda yang lucah, selalu tengok benda-benda yang tak elok. Adik-adik semua, masa tu kita tak boleh nak berkata apa-apa. Kita tak boleh kata duduk. Sebab apa? Sebab mulut kita dah dipatri, dah digam. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan kaki itu menjadi saksi di atas apa mereka usahakan semasa mereka berada di dunia. Itulah adik semua Gadget tak salah, tetapi apabila kita overload menggunakan gadget ke arah benda yang tak baik, itulah yang menjadi satu kesalahan. Jadi adik-adik semua, Muallim nasihatkan semua yang mendengar, tak kisahlah lapisan masyarakat sama ada remaja ataupun golongan dewasa, dan Muallim nasihatkan diri Muallim sendiri, juga kawan-kawan Muallim yang ada di konti pada hari ini, supaya menjaga
tingkah laku kita ketika mana kita mengendalikan media sosial dan juga ketika mana kita mengendalikan gadget. Boleh adik semua Baik. Okey, ni antara contoh penyalahgunaan gadget. Okey, Muallim nak minta Cikgu Putra baca. Cikgu Putra cuba baca. Baca yang sebelah kiri tu. Saya kena baca ke sebelah kiri? Baca. Hai awak, kita nak order Syakli. Macam lancar pula bacaan saya. Tak, cuba baca mengikut ejaan dia tu. Dak WeChat je apa? Oh, hai awak. Dak WeChat ni. Hai awak, kita nak order Syakli. Nok tanya set kulit berapa yep. Sebab kita titu macam gelap sikit sekarang. Lepas tu nak tanya lagi shade untuk kurus berapa lah. Kawan kita tanya dia ngah kali produk nak kurus tapi sihat. Oh macam-macam. Bunyi macam burung gagak guys. Baca macam gagak. Macam gagak. Okey, Cikgu Romaino baca sebelah kanan. Combung. Apa ni kalau tak repost polis. Repost nak kenal tak leh ke? Tak leh. Aku dah the boy aja book tengah lonely ni. Tak leh. Aku bunyi macam sia. Sangat at least sayanglah aku let look. Aku ada hati, ada perasaan buat apa. Kau buat hal kau. Aku buat hal aku. Macam-macam. Please respect. Last kali saya sambung. Aku tak ada accept hakikat yang yung ko bukan milik aku. Aku lagi. Saya tambah ayat yang bawah tu, ada ayat bawah tu dia tulis boleh bakal kau. Aduh. Okey dah semua. Baik, terima kasih. Ini kalau Cikgu LK baca ni marah Cikgu LK ni. Janganlah dia Cikgu Bian. Tak, Cikgu LK ada ni dekat talian ni dia ada. Itulah dia ada tu. Ada tu. Marah Cikgu LK. Aaron bibi baca. Baik, ini bukan bahasa ini bukan bahasa Sabah atau bahasa ataupun logat negeri mana-mana. Ini adalah bahasa yang dituturkan oleh alien. Hanya alien saja yang faham. Dan semua ini bukan typo ini bukan typo tapi sengaja dieja sebegitu. Sebab apa? Sebab mereka menggunakan ejaan yang seolah-olah mereka nak memperbaharui ejaan tu, tetapi dalam masa yang sama mereka telah merosakkan bahasa Melayu. Okey, jadi benda-benda macam ni lah kita nak elak. Yang ni ayat kalau kita sebut ayat dak WeChat. Dak WeChat. Okey, jadi elakkan benda macam ni. Okey, geli saya dengar kan. Guna bahasa yang betul kerana kita bukanlah daripada planet lain. Kita masih lagi berada di planet bumi. Okey, gunalah bahasa bumi. Okey, ini antara contoh kesalahan yang dibuat oleh remaja. Mereka berkomunikasi menggunakan bahasa alien. Okey, yang kedua adik semua, ada juga antara mereka yang menggunakan media sosial ni untuk mencari pasangan. Dan sebenarnya bukan mereka nak cari pasangan pun, mereka nak mencari mangsa. Okey, ada satu gerakan adik semua gerakan memang mereka menggunakan medium WeChat untuk tackle ataupun untuk mencari remaja sebagai mangsa mereka. Okey. Dan benda tu berlaku di Malaysia. Memang berlaku di Malaysia dan pernah beberapa ketika ramai yang menjadi mangsa. Okey, apa yang mereka buat adik semua? Dalam WeChat apa lagi yang Muallim pun tak berapa nak update lah pasal ni. Dalam WeChat, dalam Twitter. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Twitter. Bukan yang tu yang lebah tu. Allahumma salli. Bitalk. Bigo. WeChat, Bitalk, apa satu lagi adalah beberapa apps ni dia ada satu function, yang kita boleh search people around. Maksudnya kita boleh cari mereka yang berada di sekeliling kita. Jadi mereka menyamar adik semua
mereka menyamar menjadi Yang orang ni, yang bagus. ya, yang terbaru ni, my chat. My chat tak tahulah, dah lama tak ada kan. Tapi dia konsep dia macam tu lah, nearby, mana somebody in nearby kita. Dan dia boleh cari kebanyakannya kan. yang nearby ni, satu orang yang berniaga, satu lagi scammer. Dua tu. Betul. Dan yang paling kecewanya mereka menjadikan remaja sebagai mangsa lah. Okay, pernah berlaku kes adik-adik semua. Ini benda betul-betul berlaku. Seorang remaja mereka berkenalan dalam WeChat, dan dalam WeChat tu dia letakkan gambar yang bagus lah. Okay, gambar yang bagus. Jadi mereka berkenalan. Anak cikgu kita ni. Anak cikgu kita. Sempat lagi highlight tu. Okay, jadi masa apa? Okay, jadi mereka berkenalan dengan remaja. Contohnya adik-adik semua umur 15 tahun contoh dia, ataupun 12 tahun. Mereka menyamar jadi adik-adik yang berumur 12 tahun. Mereka berkenalan. Kan dia hantar search people nearby tu dapat detect nama adik. So dia berkenalan. Hai awak. Boleh kita kenalan. Mereka pun kenalan. Chat. Nah, tiba satu masa dia kata apa? Jom kita dating. Jom kita dating. Kemudian mereka keluar. Dipanggil sebagai blind dating kan. Dating dengan orang yang tak kenal. Jumpa dengan orang yang tak kenal. Jadi semasa mereka jumpa tu adik-adik semua, berlaku perkara yang tak diingini lah. Remaja yang perempuan tu menjadi mangsa, dicolek oleh pemangsa tadi tu. Sebenarnya dia bukan berumur 12 tahun, bukan berumur 15 tahun, tapi mereka seorang dewasa yang memang menjadikan WeChat sebagai tempat untuk mereka mencari mangsa. Jadi terkena, ramai yang terkena colek. Okay. Kalau lelaki ataupun kanak-kanak lelaki atau remaja lelaki yang kena colek, mereka akan jadikan mangsa tersebut sebagai pekerja buruh di ladang, ataupun sebagai peminta sedekah, tapi di negara luar. Okey, bukan di Malaysia lah, dia bawa ke negara luar. Kalau perempuan, mereka akan dijadikan sebagai hamba abdi mereka akan dijadikan sebagai pelacur. Jadi adik-adik semua berhati-hati menggunakan WeChat atau apa saja. Mualim, saya nak share satu lagi budak perempuan ni, remaja perempuan ni yang terbaru antara benda yang dia eksploitasi manusia sekarang ni, eksploitasi manusia. Dia gunakan orang-orang perempuan ni sebagai keldai dadah. Banyak yang jadi keldai dadah. Dan bila dapat tu dia buat keldai dadah, hantar dadah sana sini. Minta jauh adik. Na'udzubillah min zalik. Kita sekarang Mualim. Sebab tu kita kena hati-hati menggunakan media sosial. Jangan sesekali kita berkenalan dengan mereka yang kita tak kenali tu. Contohnya kalau mereka ajak jumpa, jangan jumpa. Kalau nak jumpa boleh bawa mak ayah sekali. Biar dia kenal siapa kan. Bawa satu kampung pun boleh, tak ada masalah. Keldai dadah tu apa? Keldai dadah ni maksudnya pengedar dadah. Dia jadikan kita sebagai mangsa untuk mengedar dadah. Jadi dia kata, kalau kamu tak edar dadah ni, aku akan bunuh kamu. Aku akan kacau mak dan ayah kamu. Aku akan huru-harakan keluarga kamu. Jadi kita pun terpaksa ikut. Okay? Jadi berhati-hati menggunakan media sosial. Okay? Jangan jadi hamba gadget. Bagaimana caranya untuk kita mengelakkan diri kita menjadi hamba gadget dari semua? Yang pertama sekali, kita kena hadkan masa penggunaan gadget. Yang ni memang mualim amalkan untuk anak-anak mualim kat rumah lah. Contohnya kita hadkan masa sejam untuk seorang saja. Okay, ataupun 2 jam untuk seorang. Macam itulah. Macam anak mualim ada 3 orang, mualim telah tetapkan. Bukan mualim lah, isteri mualim. Dia memang hadkan masa. Contohnya telefon tu, okay, ni untuk sejam saja untuk abang, sejam saja untuk adik, sejam untuk kakak, macam tu. Okay, jadi kita kena hadkan masa. Jangan kita mengadap aja benda ni 24 jam. Sebab apa adik-adik semua? Di UK telah berlaku beberapa kes yang mana ramai yang meninggal dunia akibat mengadap gadget. Sebab apa? Mereka taksub dengan game, sehingga kan ada di kalangan mereka yang 48 jam tak tidur. 48 jam tak tidur mengadap game, sehingga kan pembuluh darah di bahagian otak ni pecah. Bila pecah tu, terus meninggal dunia. Tak boleh diselamatkan. Jadi jangan menjadi hamba gadget sehingga kan kita terlampau taksub dengan gadget, 24 jam dengan gadget, sehingga kan mak ayah panggil pun kita buat tak dengar. Kalau mualim dia tak dengar, mualim marah, mualim ambil je benda tu, kita simpan terus. Okay? Baik. Yang kedua, perlunya kita mengisi masa lapang dengan membaca. Contohnya kita sekarang ni cuti panjang. Sangat panjang, kita
PKP sangat panjang. Jadi isi masa dengan membaca, kemudian menghadiri kelas-kelas online yang telah dianjurkan oleh Akademi YouTuber. Okay, memperbanyakkan aktiviti fizikal dan juga bersosial. Bersosial di sini maksudnya kita kena jaringkan hubungan dengan orang luar lah, orang yang secara langsung, face to face, bukan menggunakan ni saja. Bukan P2P. Tapi sekarang ni masalah dia sebab kita berada dalam keadaan PKP ni, sukar sikit lah kita nak bersosial dengan orang luar. Boleh tapi tak boleh selalu, nanti kena tangkap langgar PKP pula kan. Okey, adik-adik semua. Okey, yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Ramai di kalangan Muallim Hazar, kita ada persoalan daripada adik Muhammad Syamil Azrin. Dia kata cikgu ada beri cerita mengatakan seorang budak perempuan bunuh diri atas bangunan sebab Instagram. Ini mesti kes tak dapat follower kot. Ya. Saya sambut sikit. Instagram ni pun satu. Instagram, TikTok. Banyak anak-adik yang nak jadi Insta famous. Kalau adik-adik tengok orang lain tu, dia kejar follower, dia kejar subscriber dan sebagainya. Sebab dia nak buat duit, follower dan sebagainya tu kan. Tapi ada yang memang nak kejar follower sebab nak jadi Insta famous. Bila tak jadi Insta famous, ini yang jadinya tu. Itu kita tengok. Saya nak sambung sikit lagi bagi peluang Beja telan air liur kan. Okey, kita bagi sambung sikit. Okey. Jadi adik-adik, kalau di Akademi YouTuber, kita menjalankan kelas dan kita minta adik-adik subscribe tu bukan sebab kita nak subscriber tu sangat. Sebenarnya kita nak tengok apa komitmen adik-adik pada kita, itu saja kan. Maksudnya tak ada pun kata cikgu Romaino tak dapat subscriber, bunuh diri, tak ada lah kan. Sebab kita sekarang ni subscriber tu untuk supaya adik-adik terus melekat dengan kita. Bila kita buat kelas, adik-adik boleh join. Itu matlamat kita. So sebab tu adik-adik pada penting. Pada penting adik memang kena subscribe semua channel cikgu-cikgu yang ada kat sini ni. Cikgu Romaino, cikgu tekan loceng. Kalau dah subscribe kan, kita lupa hari ni ada akhbar di channel cikgu, channel Muallim kan. Tiba-tiba keluar dekat notification kita. Itu yang penting. Seperti mana yang keluar di notification awak punya WeChat. Tengok shake you all. Tak boleh. So apa nama ni? Kalau WeChat ada shake tu. Kawan. Macam biasa cikgu Romaino ni WeChat ni. Kita explore. Sebab remaja ni kalau saya dalam kelas saya selalu bawa topik ni tau. Gadget. Saya selalu bebel, bukan bebel lah, ingatkan belajar sebab satu apa bagi saya satu cabaran yang amat berat jugalah, amat susah juga untuk ibu bapa sekarang. Kalau kita dulu mungkin keluar pagi, petang, balik maghrib. Kalau sekarang anak-anak sekarang balik rumah duduk dalam bilik seorang-seorang, so we don't know what are they happen. Dia speaking guys. We don't know what they guys. Speaking guys. Speak English, okay? Okay, teruskan. Kita ada persoalan pandangan Muallim Hazar dengan membaca buku fizikal dan membaca e-book melalui gadget untuk anak-anak. Apa pandangan Muallim? Okey, bagi saya dua-dua tu bagus sebenarnya sebab kita nak terapkan budaya membaca kan. Kita kena ikut zaman kanak-kanak tu. Kalau dia suka baca e-book, just proceed. Dan seeloknya saya katakan, seeloknya membaca menggunakan buku fizikal. Sebab apa? Pertama sekali, buku fizikal tu kita boleh sentuh buku tu. Dan menyentuh buku tu pun merupakan satu nikmat dah sebenarnya. Okay? Kita sentuh buku tu pun dah satu nikmat untuk seorang yang suka membaca lah. Okay? Kemudian, dari segi kesan untuk mata kita. Okay? Bila kita membaca buku yang fizikal ni, insyaAllah mata kita tak akan ada masalah lah. Jadi kalau kita menghadap e-book, berapa lama kita nak menghadap e-book tu menggunakan gadget, terutamanya gadget yang kecil, kita terpaksa besarkan mata kita, terpaksa zoomkan. Jadi ia mendatangkan satu masalah kepada mata kita. Okay? Jadi sebenarnya dua-dua tu bagus, tapi seeloknya menggunakan buku fizikal. Tapi Muallim, mata kita tak ada spare part kan, sebab tu kena jaga betul-betul. Betul. Tak boleh tiga tukar ganti. Kalau ada spare part tak ada masalah Ada jual kat Shopee Okay, ada adik kita tanya, TikTok tu haram ke tak? Dia tanya, TikTok tu haram ke tak? Ini antara topik yang saya paling suka, media sosial. It's not about TikTok dia berkenaan dengan media sosial. Okay, contoh yang paling simple pisau pemotong daging digunakan untuk potong daging. Tapi bila digunakan untuk membunuh, pisau tu jadi salah.
jadi haram. Begitu cerita dia. Okey, teruskan Mualim. Okey, soalan dah terjawab Dia sebenarnya semua media sosial tu tak salah, tapi cara penggunaannya. Contohnya kami dalam Akademi YouTuber, kami menggunakan platform YouTube untuk menyebarkan ilmu. Okey, ada juga di luar sana mereka menggunakan YouTube tu tempat maki orang. Dia buka YouTube, dia maki orang. Oi, kau tahu tak cerita pasal Cikgu Putra tu? Dia tu sebenarnya kan jongang tau. Contoh. Kau tahu tak cerita pasal tu Muallim Syam tu? Dia tu sebenarnya kan dia cerita benda-benda tak elok dalam YouTube. Jadi benda tu salah. Tapi kalau kita menggunakan YouTube tu untuk benda yang elok, okey. Sama juga macam TikTok. Macam tu yang view sampai 7K tu. Sebab manusia ni dia jenis yang dia suka benda yang negatif. Ramai di kalangan viewer YouTube ni dia suka benda yang negatif. Jadi kita kena ubah. Kita kena ubah cara tu. Ya. Muallim, saya tertarik dengan komen adik Muhammad Abilah ni dekat kita punya live chat ni. Dia kata TikTok tak haram. Tapi cara orang yang gunakan aplikasi TikTok tu yang kita tengok sedangkan TikTok pun boleh digunakan untuk berkongsi ilmu seperti ni contoh-contoh TikToker Insta famous kan. Ni TikToker lah kan. Aisyah Hijana kan. Dia pakai TikTok tapi dia sebarkan ilmu. Alif Tiga, Nizam Davidson, Syira Bahari, ada Muallim Hazar. Muallim Hazar ada TikTok? Tak ada TikTok lagi. Kita tahu dan TikTok tak? Sekarang ni pun cikgu-cikgu kita pun ramai dah menjadi TikToker, tapi konten dia tu lebih kepada education. Contoh yang Cikgu Zul kalau adik-adik cikgu mungkin adik-adik ada Zul cikgu sains. Nak berjoget-joget sikit-sikit boleh, tapi konten itu berkaitan dengan pendidikan. Bukannya harudeng. Bukannya mama muda kan. Kalau budak lelaki saya tak pelik lagi tau. Yang saya agak kecewa dan sedih adalah remaja-remaja perempuan. Awak harudeng sikit pun dah boleh membuatkan lelaki mata teranjang. Kita ni sebagai lelaki tengok benda tu kita rasa malu. Kita rasa tak sanggup nak tengok kan. Dia orang perempuan boleh buat macam tu. Kita tak sanggup nak tengok. Kan. Okey, teruskan macam Bigo kan. Bigo ni ramai yang menyalahgunakan Bigo ke arah benda yang tak elok. Okey, Muallim ada seorang kawan dan ahli Akademi YouTuber juga. Dia ada Bigo. Dia ada Bigo dan dia punya followers sangat ramai. Apa yang ada dalam Bigo dia? Dia mengajar Taranum dalam Bigo. Adik semua boleh buka Bigo cari Ustaz Ni Azizan. Kat sana dia ajar Taranum, dia ajar Al-Quran dalam Bigo. So benda tu tak jadi masalah. Sama juga TikTok. Okay, ada TikTok yang ajar Quran kan. Macam UNIC siapa nama dia? Ustaz Fakrul kan. Dia menggunakan TikTok untuk bacaan Al-Quran. Tak ada masalah. Sama juga Cikgu LK menggunakan TikTok untuk menerangkan tentang bahasa Melayu. Cikgu Zul Hilmi menggunakan TikTok untuk menerangkan subjek sains. Tak ada masalah. Yang menjadi masalah ni bila dia menggunakan TikTok untuk berjoget. Haridang. Tu memang salah lah. Memang masalah. Jadi adik-adik semua, kalau ada sesiapa yang ada TikTok yang ada menari-nari sebegitu, Muallim sarankan adik semua delete terus. Sebab benda tu nanti takut menjadi saksi kepada kita di hari akhirat nanti. Sebab kita tak tahu bila Allah nak tarik nyawa kita. Kita tak tahu. Tengah-tengah berjoget tu tiba-tiba Allah tarik nyawa. Dan benda tu tengah live, tengah rakam. Selama-lamanya orang akan tengok. jadi akan masalah. Baik. Perkongsian daripada adik Ahmad Yusran ni best lah. Dia ambil ayat ataupun quotation daripada iklan. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah anda? Ini tajuk kita hari ni Ini tahu iklan apa ni? Iklan yang tengok telefon tiba-tiba langgar kereta, marah kereta. Betul kan? Marah kereta Langgar tiang kena kereta, marah kereta. Okey, 310 guys. Kita tambah lagi, share. Okey, boleh kita teruskan? Boleh. Habis poin aku ni. Akan bersambung siri ketiga. Okey adik semua, ayo kita teruskan. Yang kedua, yang kedua ialah cabaran untuk remaja adalah pengaruh rakan sebaya. Kebanyakan di kalangan remaja ni mereka lebih mereka percayakan kawan dia melebihi daripada mak dan ayah dia. Mak dan ayah dia kata tak boleh, tapi kawan-kawan dia kata boleh, maka dia kata boleh. Mak dan ayah kata tak elok lah benda tu, kawan-kawan dia kata elok lah, dia ikut kawan dia kata elok. Ini satu juga cabaran yang mana adik-adik semua, apa-apa hal, apa-apa masalah sekalipun, kita perlu mendahulukan mak dan ayah kita. Segala apa yang dituturkan oleh mak dan ayah kita, itu adalah benda yang benar
berdasarkan pengalaman mereka. Kawan kita tu adik semua baru beberapa belas tahun hidup dia kat dunia ni. Sedangkan mak kita dah 30 tahun, 40 tahun hidup. Mereka lebih tahu asam garam kehidupan. Dan mu'alif suka menceritakan satu kisah. Dalam satu hadis Rasulullah pernah sebut kisah ni, dan kisah ni disyarah lagi disyarahkan oleh Ibnu Al-Jauzi. Dia kata apa? Di akhirat nanti ahli syurga ni akan dipanggil oleh Allah. Wahai ahli syurga, masuklah kamu ke syurga semuanya. Ketika itu ahli syurga ni sangat gembira tau, sangat happy. Mereka bertahmid, alhamdulillah, mereka bertakbir, Allahu akbar. Seronok mereka nak masuk ke syurga. Tapi adik semua, bila sampai saja ke syurga, wajah mereka berubah. Kerana di syurga mereka tak nampak rakan baik mereka semasa hayat mereka kat dunia. Rakan baik mereka yang mana mereka puasa sekali, mereka beribadah sekali, mereka melakukan benda-benda yang baik, mereka solat berjemaah, tetapi di syurga tu mereka tak nampak kawan dia. Kemudian ahli syurga tu minta kepada Allah, ya Rob, dia bertanya kepada Allah, ya Rob, di manakah kawan-kawan kami ini ya Rob? Kawan-kawan kami yang mana di dunia tu mereka lakukan ibadah bersama-sama dengan kami. Mereka berpuasa sama-sama dengan kami. Mereka bersolat sama-sama dengan kami. Apa kata Allah? Kamu pergilah ke neraka. Dan kamu carilah kawan kamu di neraka. Sekiranya ada kawan kamu kat neraka yang walaupun sebesar zarah keimanan dia kepadaku, maka tariklah tangannya dan masuklah ke syurga bersama-sama. Seronok adik semua Kawan kita masuk ke syurga, dia boleh tarik kita sama-sama masuk ke syurga. Tetapi syarat dia apa? Kita mesti beribadah ataupun melakukan benda-benda yang baik bersama-sama dengan dia di dunia. Ini disebutkan dalam kisah Ibnu Al-Jauzi berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW. Jadi adik-adik semua, semasa dunia ni pilih kawan. Jangan pilih kawan yang tak elok. Selalunya masalah remaja ni, dia sentiasa ikut kawan-kawan yang tak elok. Dia baik, tapi dia takut orang kutuk dia, maka dia ikut benda yang tak baik. Contoh dia ni seorang yang baik, nak solat ni, ambil wuduk apa semua ni, tiba-tiba datang kawan. Oi bro, jom kita pergi main bola. Dia nak solat ni, bro jom main bola bro. Dia terus, okey. Tak jadi solat adik semua, lipat sejadah tak sebelah, terus pergi main bola. Dan dia telah meninggalkan kewajipan kepada Allah. Nampak tak? Tapi kawan yang baik, kalau dia kata, bro jom main bola bro, kejap aku nak solat. Okey aku tunggu. It's okay. Itu bagus. Okay? Baik adik semua. Okay, Syifu Syam, mungkin boleh baca ni apa nama, mungkin daripada ibu bapa. Ya. Daripada ibu bapa ni saya rasa ni. Mu'alim Hazar, kita ada satu persoalan ni daripada Nur Hidayah Cik Saad. Ya. Anak-anak dah tak makan saman walaupun pelbagai cerita dan fakta diberikan. Bagaimana cara mengatasinya? Benda yang paling mujarab yang Allah kurniakan kepada mak dan ayah ialah doa. Doa mak dan ayah memang tiada hijab. Okay, doa mak dan ayah tiada hijab. Jadi gunakan kelebihan yang ada, berdoa, dan kalau boleh selepas solat tu salam dengan anak-anak, peluk anak-anak dan nasihatkan anak-anak. Ini yang saya amalkan tuan-puan anak-anak saya, bila saya salam lepas solat, saya akan peluk dia, saya akan kiss dia punya ubun. Itu kita ikut sunnah. Okay, dan kita doalah dalam hati apa yang sepatutnya. Okay, sebab mak dan ayah ni, the power of doa memang Allah bagi ke mak dan ayah ni. Jadi jangan putus asa untuk berdoa. Mungkin kita berdoa 2 kali Allah tak makbulkan. Mungkin kita berdoa 20 kali Allah tak makbulkan. Tapi kita berdoa 100 kali Allah makbulkan. Jadi teruskan berdoa. Okay, semasa masak nasi tu baca ayat-ayat sikit, ayat pengasih ke apa kan, supaya anak kita lembut hati. Okay, insyaAllah. Masak dalam iman. Masak dalam iman. Saya tertarik dengan satu komen ni daripada Anwar Abdullah. Anak-anak tak dengar nasihat ibu bapa, tapi mereka mengikut apa yang kita lakukan, ibu bapa lakukan. Jadi kita, maksudnya islah nafsak wad'u ghairak. Macam tu lah lebih kurang. Sah. Maksudnya kita kena buat benda baik, sebagai ibu bapa kita buat benda baik, anak-anak insya-Allah akan ikut. Dia macam ni, macam kita dulu kan. Kita dulu selalu ikut mak dan ayah kita. Apa mak dan ayah kita buat, kita buat. Sebab apa? Mak dan ayah itu adalah role model kepada anak di rumah. Mungkin anak-anak kat luar dia nampak lain tau. Bila dekat rumah ni dia nampak apa mak dan ayah kita buat. Mak dan kita buat pula. Mak dan ayah dia buat. Jadi tunjukkan teladan yang baik untuk anak-anak kita. InsyaAllah dia akan ikut apa yang mak dan ayah dia buat.
Okay, baik. Alright. Okay, ini tak payahlah. Okay, kemudian masalah ketiga ataupun cabaran ketiga ialah budaya hedonism. Apa maksud hedonism Cikgu Rumaino? Hedu. Mana dengar juga ni, hedu. Memuja. Apa? Pasal ketuhanan ni kan. Bukan. Hedu ni. Hedonism ni dia lebih kepada merajakan hiburan. Hedu. Dia merajakan hiburan, hedonism. Okay, dan ini memang hubud dunia wa karamatul maut. hubud dunia. Memang sekarang ni macam tu. Okay, memang sekarang ni budaya remaja kita memang sangat-sangat cintakan hiburan. Hiburan tak salah, tetapi bila kita salah memilih hiburan, itu yang membuatkan kita jadi salah. Kat Malaysia ni adik-adik semua, Macam banyak ada hiburan lagu, yang positif. Berhibur tiada salah. Ada nasyid kan? Boleh belajar sikit. Okay, alright. Jangan sampai saya Tak belanja. boleh. Saya belanja View kita tak tak sampai 500. View kita tak sampai 500. Saya janji kalau 500 kita nak paksa Mak Anim Hazan nyanyi. Ni tak sampai 500. Jadi share dulu guys. Jangan saya belanja. Saya belanja takut makin kurang. Tu dia. Okey, Muallim Azhar, saya nak mencelah sikit. Okey, yang pertama adik-adik teruskan perkongsian hari ni Akbar 2.0 sangat menarik. Jadi cikgu rasa memang kena buat 3.0 lah. Mungkin boleh buat 2.5 lepas ni kan. Okey. Tapi Cikgu Putra minta maaf sangat-sangat sebab terpaksa undur diri. Sebab Cikgu Putra ada kelas matematik pada pukul 11. Jadi adik-adik yang lepas ni berkelapangan, habis Akbar 2.0, boleh ramai-ramai pergi serbu kelas matematik dengan Cikgu Masliza. Okey, Cikgu terpaksa undur diri. Teruskan Muallim, perkongsian yang menarik. Majlis ilmu Allah Payung dengan para malaikat. Okey, baik, teruskan Muallim. Okey, terima kasih Cikgu Putra kerana bersama hari ini. Alright, baik. Kat dunia lah banyak hiburan. Kat Malaysia sekalipun banyak hiburan. Tetapi kita kena pilih hiburan yang macam mana. Jangan kita pilih hiburan yang boleh melalaikan kita, yang boleh menjauhkan kita dengan Allah. Kita perlu pilih hiburan yang boleh mendatangkan positif kepada kita. Contoh dia, walaupun lagu tu lagu yang pop, macam minggu lepas Muallim nyanyi kan, lagu Afgan kan. Dia Afgan, artis pop, tapi dia bawa satu lagu yang memang bila kita nyanyi lagu tu, dia mendatangkan mendatangkan satu perasaan dalam diri kita. Dan boleh tak kalau Muallim nak belanja satu lagu? Walaupun tak sampai 500 tak apalah. 500 Belanja sikit je. Sikit je. Boleh Okey, baik. Kau dem lah. Kau chorus. Okey, demi untuk adik-adik semualah, Muallim tunjuk satu lagu yang memang sekejap Okey. Kalau adik-adik pernah dengar lagu ni, alright? Lirik dia simple, tetapi bila kita nyanyi dengan penuh perasaan, dia boleh mendatangkan satu perasaan dalam hati kita. Okey, adik-adik semua. Adik-adik berhenti check, hayati lagu ni, tengok pada lirik kat depan tu, dan cuba kita mendalami maksud lagu ni. Okey? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sendawa. Okey, baik. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu.
Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Detik waktu terus berjalan, semuanya berakhir padamu. Tepuklah sikit. Oh, kena sebut baru tepuk Tak jumpa mikrofon. Buta mikrofon tak jumpa. Kita duk syok dalam lagu. Ingat ke tak habis lagi? Oh, itulah. Tak apa. Itulah. Adik semua, itu lagu Rapuh oleh Opik. Opik ni sebenarnya adik semua, dia seorang komposer lagu-lagu yang lagu pop, bukan lagu nasyid. Tapi suatu hari Allah telah bukakan hidayah untuknya dan dia telah menjadi seorang penasyid, membawa lagu-lagu ketuhanan, dan itu antara lagu-lagu yang telah ditulis oleh Opik. Dan banyak lagu-lagu yang ditulis oleh Opik ni lagu-lagu yang memang mendatangkan kesan kepada jiwa dan raga kita. Muallim Hazar, saya ada soalan lah daripada adik kita ni. Macam mana nak pilih kawan? Adakah kita perlu pilih kawan sebelum kita berkawan? Contohnya, nak kawan tu, kita pilih dulu. Cantik ke? Tapi bagi saya lah, pendapat saya, sebelum saya minta pandangan Muallim Hazar, kita berkawan tak ada masalah nak berkawan dengan siapa. Tapi, biar kita pandai berkawan tu. Maksudnya bila kawan ajak ke arah keburukan, kita boleh menolak. Jangan semua kawan buat, kita follow-nya. So, macam mana Muallim Hazar? Betul, tepat. Berkawan tak salah. Yang salahnya adalah apabila kawan itu mengajak ke arah keburukan dan kita mengikut. Ada orang, kita tengok contoh dia, Ustaz Abid Liu. Dan dia kenal dia, Ustaz Abid Liu, seorang pendakwa yang sangat hebat. Ustaz Abid Liu ni adik semua, dia berkawan dengan semua lapisan masyarakat. Tak kira penagih dadah ke ataupun kutu rayau ke, mereka suka lepak ke, dia suka. Dan cara mendekatinya tu dia ada dia punya kaedah dia. Okay? Dan kita tengok Ustaz Abid Liu ni, dia ajak mereka-mereka yang buat benda tak baik tu supaya buat benda yang baik. Okay? Jadi kita ni, yang menjadi kerisauan kita ialah apabila kita memilih kawan yang kurang baik dan kita ikut kawan tu. Itu sangat bahaya adik semua. Nak berkawan dengan mereka tak ada masalah. Nak berkawan dengan orang-orang yang kurang baik tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, kita cuba nasihatkan mereka supaya mereka menjadi baik. Contoh dia, kita berkawan dengan seorang player badminton yang memang setiap masa dia main badminton kan. Okey, bagus. Badminton tu bagus. Tapi yang tak bagusnya, apabila dia bermain badminton sehingga dia melupakan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik boleh join mereka, main badminton apa semua, ataupun main basikal. Sampai masa, jom kita pergi solat. Kita ajak dia solat. Tak ada masalah. Okay? Ataupun adik-adik berkawan dengan orang yang kaki gaming. Gamers kan, suka main game apa semua ni. Boleh, tak ada masalah. Cuma sampai masa kita tanggungjawab, kita nak tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah, kita ajak mereka bersama-sama. Itu tak ada masalah. Okay? Jadi, pilih kawan. Sekiranya kawan itu kawan yang kurang baik, kawan yang ada sedikit benda yang negatif pada diri dia, kita ajak dia untuk kita positifkan dia supaya dia menjadi seorang yang baik. Jangan pula kita ikut dia. Okay? Baik. Alright. Gaya hidup moden. Ni pun sama juga. Memang ramai di kalangan kita ni yang suka orang kata stylo kan. Suka stylo. Pakai benda yang baju yang mahal, kasut yang mahal, cap yang mahal kan. Contoh dia. Okay? Kerusi gaming. Terkena Alamak. Terkedu. Ya, kena guna ni. Tembak, dua-dua kena tembak. Tapi untuk keselesaan, untuk buat live, sebenarnya dia tidak sakit pinggang. Macam saya ni sekarang ni dah start sakit pinggang lah. Kena cari juga nafasan saya. Muallim Syam dah order dah tu, dah ada dalam troli. Belum lagi. Belum lagi. Masa Muallim macam ni hidup moden tu tak salah sekiranya kita mampu. Apa yang berlaku sekarang ni ialah ramai di kalangan remaja
remaja adik-adik semua sedang belajar lagi, tidak bekerja. Kadang-kadang mereka memaksa mak dan ayah tu untuk nampakkan diri mereka ni kaya tau. Contohnya, mak ayah kita hanya mampu bagi duit sekolah RM2 sehari. Contoh dia. Tapi kita paksa mak dan ayah kita bagi duit RM5 sehari. Sebab apa? Kita nak tunjuk yang kita ni kaya. Kita ni anak orang kaya, contoh dia. Itu merupakan satu kesalahan lah. Sebab apa? Kita terikut-ikut dengan orang lain. Okay? Jangan paksa mak dan ayah. Mak dan ayah tu kerja sangat penat adik semua. Keluar pagi, balik malam, nak cari duit untuk untuk membela adik-adik, memberi rezeki kepada adik-adik, untuk memberi nasi, memberi makanan kepada adik-adik. Jadi, berapa saja mak dan ayah bagi untuk adik-adik, adik-adik kena terima dengan hati yang terbuka. Kalau kami dulu adik-adik, Muallim Syam dengan Cikgu Romaino, kami dulu, masa sekolah dulu adik-adik semua, tahu tak berapa kami bawa? Muallim dulu masa sekolah, Muallim bawa 50 sen je. 50 sen je Muallim bawa. Okay? Banyak. Saya 20 sen. 20 sen. Sebab saya adik-beradik ramai. Saya adik-beradik 11. 11 orang adik-beradik. 11 itulah. Jadi itu yang peringkat lama-lama. Saya peringkat awal lagi bawa RM1. Banyak sikit lah. Banyak sebab sikit masa lagi. tu dah mahal kan. Saya peringkat adik-adik lagi kan. Tapi nak ceritanya, walaupun dengan 50 sen tu, kita cukup. Apa yang kita beli? Kita beli kuih dengan air je. Dan kita tak bermewah-mewah. Tapi yang sekarang ni, anak-anak zaman sekarang ni, RM2 pun dah cukup dah. Macam anak Muallim bagi RM2 je. Dah cukup dia untuk makan nasi, makan air. Makan air pula, minum air kan. Jadi, ada di kalangan kita ni yang suka paksa mak dan ayah. Ayah, saya nak bawa RM10. Ayah nak bawa RM5. Jadi, benda tu membebankan mak dan ayah. Jadi, adik-adik semua, mohon sangat-sangat jangan membebankan mak dan ayah perkara yang mereka tak mampu nak buat. Okay? Baik. Ini pergaulan bebas. Ini yang banyak kes banyak kes kita tengok dalam TV, dalam akhbar, dalam Facebook. Pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang mana mereka tak tahu dah halal dah haram. Dan bila kita keluar di supermarket ke ataupun kita pergi jalan-jalan kat luar sana di Kuala Lumpur ke mana-mana saja, kita nampak ramai di kalangan couple yang memang dah tak jaga dah batas pergaulan mereka. Mereka tak ada dah nak cakap, oh ni haram, ni halal, tak ada dah. Bagi mereka semuanya adalah halal bagi mereka. Ini bahaya adik semua kerana benda-benda ni lah nanti akan membawa kepada kemaksiatan dan boleh merosakkan kita adik. Jadi pergaulan kita nak berkawan dengan semua orang boleh, tapi kena ada batas-batas dia. Jangan kita sesuka hati kita saja buat dunia ini milik kita. Okay? Buat dunia ini milik kita sehingga kita lupa apa yang Allah larang. Okay, adik-adik semua, jauhi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Dan yang terakhir, cinta. Ada orang tanya kat situ, couple salah ke tak? Bercinta salah ke tak? Ada orang tanya, ramai tanya kat situ pasal cinta. Ni Muallim nak cerita sikit. Muallim ingat. Muallim, sebelum menjawab pasal couple, ada persoalan ni. Daripada adik Lunia Boba Milky ni. Okay. Muallim, saya pernah dengar yang game Roblox dan game tembak boleh jadikan pemain tu gila. Betul ke salah ni? Dia akan menjadikan pemain tu gila gadget. Betul lah tu, gila gadget. Tak tahu dah pula Muallim. Saya nak tambah sikit pasal game ni adik-adik. Dia sebenarnya main boleh. Dia sampai satu tahap tu adik-adik tak boleh tak main. Contoh adik-adik balik sekolah pukul 2.30 mesti cari tak betul. Dia obses. Tak ada line internet, pergi kedai mamak sampai pukul 2-3 pagi. Okay, sebab apa? Sebab nak talian internet tu. Sebab adik-adik nak kena beli, nak ada internet, nak beli diamond dan sebagainya. Tapi di luar kemampuan. Macam poin Muallim cakap tadi kan. Kalau kita dulu bawa RM1, RM2 pun cukup. Tapi yang saya tengok ramai anak-anak sekarang sampai tahap main kutu. Nak beli iPhone 7, iPhone 8. Yes, main kutu. Ya, saya boleh tengok status anak-anak main kutu. Baru budak form 3, form 4. Kepala kutunya budak form 4. Maknanya di sini adik-adik begitu teruja nak beli benda tu. Tetapi apa yang kalau saya sedih. Bila time nak belajar, kalau saya ngajar RBT, saya nak buat lakaran, saya nak belajar kita nak lukis, pensel pun tak ada. Pembaris tak ada. So benda tu yang menjadikan kalau saya sedih sebab tu lah. Kalau buat telefon yang mahal, adik-adik boleh bagi buat macam tu. Tapi bila buat keperluan, mana buku tak ada, ini tak ada. Itu yang saya rasa yang maksud cikgu, maksud Muallim Azhar tadi.
Kita tak pandai nak bahagikan yang mana penting, yang mana tak penting. So game ni tak salah pun, nak main-main lah, tak ada masalah, tapi jangan over lah. Ya Cikgu Rumain, saya nak tambah sikit ya. Dia berkaitan pasal game ni, dia bila dia main tu, bila dia main dengan kawan-kawan, contohnya saya tengok budak-budak main PUBG kan. Dia masa dia tu kalau kawan dia silap tu dia sebut gila lah kau. Dah kalau 40 orang duk doa dia gila, memang dia gila lah. Jadi percakapan tu masa bermain tu dengan kawan-kawan. Satu situasi yang paling saya tak suka. Saya ni selalu pergi kedai mamak kan. You all duduk satu meja, 2-3 meja, 5-6 orang. Kataan yang terkeluar itu perkataan-perkataan memang semua perkataan yang mencarut dan sebagainya. Yang mencarut. Itu yang antara satu yang saya tak suka lah. Bukan saya tak sukakan game. Cikgu bukan gaming ke pakai kursi gaming? Tak ada. Kursi ni macam si Kusyam cakap tadi lebih kepada keselesaan kita. Okey. Bukannya kita kaki gaming, tapi semua cerita-cerita pasal game ni saya kaji. Saya tengok, saya perhati apa dia. Tapi saya tak main. Kalau ajak lawan saya tak pandai. Tapi adalah elemen-elemen tu yang membuatkan anak-anak kita takut jatuh kepada haram. Kita buat hal haram ni kita tak boleh nak kata, oh ini haram ni halal, tak boleh. Tapi bila benda tu tersilap guna, contoh PUBG kan. PUBG ada satu kawasan tu ada bentuk kiblat, sejadah ke bentuk ni. Maknanya bentuk yang kita kena attack sejadah PUBG kan. So benda tu yang kita, kalau kita orang Islam, kita kena attack, kita jalan ataupun dia buat Kaabah tempat kena attack, kita pergi attack. So benda tu yang kadang-kadang yang jatuh haram tu. Bukannya kata game tu haram. Okey. Kalau kita dulu main solitaire je. Tapi anak-anak break game je, main butter. Paling canggih main ni. Ula Nokia. Ula aje kan. Ula 3 kan. Tapi ada pun tak ada efek apa yang lebih-lebih. Okey. Saya kalau nak urai bab ni saya tak boleh, saya jadi geram. Dia bab yang panjang. Jadi panjang pula. Okey. Mungkin kita boleh buat tajuk khas tu. Kita buat tajuk khas tentang game. InsyaAllah. Muallim Hazal, kita dah 4 minit melebihi masa sebenar. Macam mana? Okey. Boleh sambung lagi? 15 minit lagi Kita berhenti pukul 11 sudah 15 ke 11.20 ke? Okey, baik. Cinta. Ni bab cinta ni. Okey. Muallim ingat satu lagu Dia kata apa? Cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada ummah, cinta kepada kecemerlangan. Mari kita semua cinta 5 perkara. Dalam lagu tu adik-adik dia kata cinta 5 perkara. Pertama sekali sebab apa? Cinta kepada Allah. Pertama sekali pasakkan cinta kita kepada Allah. Yang kedua, cinta Rasul. Cinta kepada Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah ni lah yang akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Cinta ibu bapa. Cinta ibu bapa adik-adik semua. Kerana mak dan ayah kita, daripada kecil bela kita sehingga kita besar gedabak sebegini. Okay? Cintakan mak dan ayah. Cinta kepada ummah. Cinta kepada ummah. Siapa itu ummah adik-adik semua? Ummah tu mereka berada di sekeliling kita lah. Jiran kita ke, masyarakat ke, semua tu adalah ummah. Cinta kecemerlangan. Okay? Cinta kecemerlangan. Ini yang patut kita cinta. Dalam lagu tu dia tak sebut cinta kepada Pak Wes, kepada Mak Wes, kepada Awex. Tak ada. Kenapa adik semua? Kalau cinta ni dia panjang sikit lah, kita nak ulas. Mungkin kita buat tajuk lain pula. Bila kita sebut cinta ni, ada di kalangan kita yang gagal hidup dia kerana cinta. Contohnya macam adik cerita tadi kan. Dia bunuh diri sebab Instagram. Mungkin sebab dia putus cinta dalam Instagram. Dia bercinta dalam Instagram, kemudian power dia unfollow dia. Dia tengok unfollow, kecewa, bunuh diri. Bahaya. Okay? Kenapa? Mereka bercinta semata-mata untuk memuaskan nafsu mereka.
bukan cinta yang berpasakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adik semua, nak bercinta tak salah, tapi cinta yang memang kena ada batas-batas dia. Seeloknya usia adik-adik ni belasan tahun tak perlu bercinta. Kan, tak perlu bercinta lagi. Kerana apa? Masa itulah cinta digelar sebagai cinta monyet. Cinta pada manusia, manusia akan mati. Cinta pada tumbuhan, tumbuhan akan rosak. Cinta kepada Allah, Allah akan kekal selama-lamanya. Okay? Baik, seterusnya, last kali kita kena berani hadapi cabaran. Dan Mu'allim akan bagi 3 petua ataupun 3 kaedah, 3 cara bagaimana kita nak menghadapi cabaran di usia remaja. Yang pertama, mesti kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita nak dekatkan diri kepada Allah? Senang saja adik-adik, ada 2 perkara. Yang pertama ialah kita mesti buat apa yang Allah suruh. Yang kedua, tinggalkan segala apa yang Allah larang. Settle. Buat yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Jadi hamba yang terbaik untuk Allah, bila kita sentiasa ingat Allah, Allah akan curahkan rezeki, curahkan nikmat kepada kita. Kalau kita lupa kepada Allah, Allah akan sediakan azab yang sangat pedih. Jadi adik-adik semua, poin yang pertama ialah dekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, sentiasa menjadikan Rasulullah sebagai role model kita. Janganlah kita jadikan artis-artis di luar sana sebagai role model kita. Ronaldo, Messi, apa lagi lah. Okay, artis-artis K-pop. Sekarang dia orang suka ni, K-pop. Ya, betul. Jangan jadikan mereka sebagai role model. Setakat nak minat sikit-sikit tak ada masalah. Jangan terlampau taksub, terlampau obses sehingga kan dalam bilik kita tu penuh dengan gambar K-pop. Kan? Sehingga kan nama kita pun kita tukar K-pop. Nama Hazard tukar jadi Hazrio. Contoh dia kan. Jadi benda tu tak elok. Okay? Jadikan Rasulullah sebagai role model. Segala apa yang segala apa yang Rasulullah buat, kita ikut. Mu'allim dah cerita detail dah episod lepas. Buat Mu'allim apa Hazard, yang Rasulullah. Ya. Mungkin poin ini kita boleh menjawab soalan adik 02 daripada tadi dia tanya. Dia kata kalau zaman remaja ni, masa usia remaja ni, dia ada pemikiran untuk membunuh diri. Jadi saya rasa ini soalan penting yang kita perlu tekankan pada hari inilah. Okey, apa saja masalah adik semua apa-apa saja masalah, cubaan, dugaan yang datang kepada kita, sesiapa saja kita, remaja, dewasa, orang tua, kanak-kanak, letakkan 3 perkara ni. Pertama, dekatkan diri pada Allah. Yang kedua, jadikan Rasulullah sebagai role model. Ikutan kita. Segala apa Rasulullah buat, kita ikut. Niat, aku ikut ni sebab apa? Sebab Rasulullah buat. Aku niat untuk ikut sunnah. Macam Mu'allim cerita pada minggu lepas kan. Cara sikat rambut, cara pakai baju semua, kita ikut. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, ni yang ketiga adik semua. Harapan ibu dan ayah. Semua ibu dan ayah kat dunia ni, tak ada yang nak anak dia gagal dalam hidup. Semua mak dan ayah kat dunia ni, tak ada seorang pun yang nak anak-anak mereka kecewa dalam hidup. Anak-anak mereka membunuh diri. Anak-anak mereka sehingga kan distress, sehingga kan stres. Tak ada. Dan semua mak dan ayah kat dunia ni adik-adik semua, 2 benda saja dia nak. Mu'allim gelarkan dia sebagai 2 B. B yang pertama ialah baik. Semua mak dan ayah kat dunia mendambakan, mengharapkan anaknya menjadi seorang anak yang baik. Yang kedua, seorang anak yang bijak. Semua mak dan ayah kat dunia ni mengharapkan anaknya menjadi seorang yang baik dan seorang yang bijak. Baik ni soleh, musleh, bukan setakat baik untuk diri dia, dia boleh ajak orang lain buat kebaikan lagi. Bijak membuat keputusan. Tahu benda itu baik ataupun buruk. Jadi adik-adik semua, jangan hampakan harapan ibu dan ayah. Kerana adik-adik bertuah. Adik-adik telah masih lagi ada mak dan ayah. Kalau nak bandingkan dengan kawan-kawan kita yang memang dah kehilangan mak dan ayah. Kerana mak dan ayah ni doa mereka sangat mujarab adik-adik semua. Jadi kita kena tunaikan harapan. Mungkin kalau ada mak dan ayah kat sini, mungkin kita boleh ceritakan kepada anak-anak kita apa harapan kita, apa yang kita nak anak kita terjadi, macam mana kita nak bila dia dewasa nanti kita nak dia tu jadi apa, jadi seorang yang macam mana, macam tu. Okay, cerita kepada anak-anak kita sehingga mereka dapat hadam, dapat simpan dalam minda mereka, inilah harapan ibu dan ayah aku. Jadi adik-adik semua, jangan kecewakan mak dan ayah. Kawan-kawan kita ramai di kalangan kawan-kawan kita yang telah kehilangan mak dan ayah. Telah kehilangan ayah,
kehilangan mak. Adik-adik semua, bila kita kehilangan mak dan ayah ni, maksudnya kita telah hilang satu sumber doa yang mustajab. Dan muallim pun telah kehilangan ayah muallim pada 29 November lepas. Ayah muallim telah meninggal dunia. Masa tu barulah kita rasa Allahu Akbar, muallim telah kehilangan satu sumber doa yang mustajab daripada ayah muallim. Dan muallim hanya ada mak sahaja. Jadi adik-adik semua, yang ada mak dan ayah lagi, jangan hampakan harapan mak dan ayah. Teruskan berusaha menjadi anak yang terbaik. Okey adik semua, untuk akhir sekali muallim nak ajak adik-adik semua kita sama-sama melafazkan doa dia untuk mengakhiri majlis pada hari ini ataupun program kita pada hari ini. Muallim nak ajak semua sekali yang ada bersama kita menadah tangan untuk kita sama-sama melafazkan doa. Semoga doa yang kita lafazkan pada hari ini secara berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, adik-adik semua boleh tanda tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya kami banyak berdosa padamu, ya Allah. Engkau ampunkanlah segala dosa-dosa kami ini, ya Allah. Kami hamba-Mu yang sangat hina, ya Allah, sentiasa melakukan dosa terhadap-Mu, ya Allah. Engkau bersihkanlah diri kami daripada dosa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunkanlah segala dosa kedua ibu dan ayah kami. Mereka berdua sangat berjasa kepada kami, ya Allah. Mereka telah memelihara kami daripada kami kecil sehingga dewasa, ya Allah. Engkau kasihilah mereka, ya Allah. Engkau kasihilah mereka melebihi kasihnya kami kepada mereka, ya Allah. Seandainya ibu dan ayah kami telah tiada di dunia ini, Engkau permudahkanlah urusan mereka di alam kubur, ya Allah. Engkau jauhilah mereka daripada siksaan kubur, ya Allah. Engkau luaskanlah kubur mereka, ya Allah. Engkau terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka taman-taman di syurga, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa mereka, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, setulus hati kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, ya Allah. Seandainya mereka masih hidup di dunia ini, ya Allah, Engkau permudahkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Engkau permudahkanlah segala urusan mereka, ya Allah. Engkau kurniakanlah kesihatan kepada mereka, ya Allah. Engkau limpahkanlah rezeki yang barakah kepada mereka, ya Allah. Allahumma ya Allah. Begitu juga guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka. Sesungguhnya guru kami banyak berjasa kepada kami. Guru kami telah mencurahkan ilmu kepada kami tanpa mengenal arti penat dan lelah, ya Allah.
Engkau terimalah segala-galanya itu sebagai ibadah di sisimu, ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka, ya Allah. Tempatkanlah mereka di kalangan para salihin, ya Allah. Dan tempatkanlah kami semua nanti di syurgamu, ya Allah. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Berkat sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimu, ya Allah, pada hari ini, ya Allah, kami menadah tangan penuh pengharapan, ya Allah, agar Kau sucikan kami daripada segala dosa dan noda, ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada dosa dan noda, ya Allah. Bersihkanlah diri kami daripada dosa dan noda, ya Allah, supaya kami dapat berjumpa denganmu dalam keadaan kami bersih daripada dosa, ya Allah. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Kami hamba-Mu yang lemah mengharapkan pertolongan dari-Mu, ya Allah. Jauhilah kami daripada siksaan kubur. Jauhilah kami daripada siksaan api neraka-Mu yang sangat pedih, ya Allah. Dan tempatkanlah kami ke syurga-Mu yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Adik-adik semua, semoga Allah menerima segala apa yang kita lafazkan, dan insya-Allah bila kita berdoa dengan penuh khusyuk, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan ihsan daripada Allah, Allah akan makbulkan segala permintaan kita dan kurniakan kita dengan segala kebaikan. Jadi adik-adik semua, Mu'allim mohon beribu kemaafan atas segala keterlanjuran kata, tersilap bicara semasa Mu'allim mengendalikan program pada hari ini. Mu'allim ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menonton daripada awal program sehingga akhir program. Mu'allim doakan adik-adik semua menjadi anak-anak yang terbaik untuk mak dan ayah, menjadi seorang insan yang soleh dan musleh yang boleh merubah dunia ke arah kebaikan, menjadi seorang yang boleh memberi manfaat kepada ummah. Sehingga kita jumpa lagi, insya-Allah kalau ada permintaan lagi daripada adik-adik, kita akan anjurkan lagi program-program sebegini. Dan esok jangan lupa adik-adik semua, esok kita akan menganjurkan program baca Yasin pada jam 11 pagi. Adik-adik semua boleh tengok dia punya link di portal academyyoutuber.com. Sampai di sini saja. Celoteh Mu'allim. Ya. Malam kita ada usrah santai. Ya betul. Malam esok kita adakan satu lagi program usrah santai. Okey. Jadi adik-adik boleh check dia punya link di portal academyyoutuber.com. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi program-program yang bakal dijalankan oleh Mu'allim, adik-adik semua boleh menekan button subscribe, kemudian tekan loceng all. Tekan loceng all, pilih all, kerana lepas ni bila Mu'allim akan adakan program yang lain, notifikasi itu akan sampai pada YouTube adik-adik semua. Sampai sini saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allim sayang adik-adik semua. Sehingga jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak kepada Mu'allim Hazar atas ilmu dan perkongsian sebentar tadi. Jadi minta maaf kepada semua sidang penonton sekalian, adik-adik di luar sana, kerana kita mengambil masa yang lebih daripada yang sepatutnya. Dan untuk adik-adik yang masih ada pemikiran untuk membunuh diri tadi, saya harap ulang balik dengar siaran ini dan ambil 3 poin penting yang Mu'allim Hazar sebutkan tadi. Ingat, kita susah, ada lagi yang susah daripada kita. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan uji hambanya melainkan hambanya mampu untuk menanggung kesusahan itu. InsyaAllah kita berfikir betul-betul, gunakan pemikiran yang waras, berdoa kepada Allah, tanya pendapat ibu bapa dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tidak ada pemikiran untuk bunuh diri. Ingat ya adik-adik, kalau kita bunuh diri bukan sekadar kita berdosa,
tetapi kita langsung tidak akan cium bau syurga. Na'udzubillahi min zalik. Jadi jangan ada pemikiran tersebut. Okey, adik-adik sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum kita berpisah, sebagai tanda penghargaan kepada Muallim Hazar kerana kita bersiaran pada channel beliau, mohon kita like, subscribe dan share kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan sekiranya butang subscribe sudah menjadi kelabu, jangan lagi tekan supaya tidak berlaku unsubscribe. Sebab adik-adik kita yang di luar sana special, akbal. Dan kemungkinan saya menjangkakan ada akbal 3.0. Okey, kalau nak lagi bantu support kami Cikgu Romaino dan juga saya dan juga Muallim Hazar. Okey, untuk kali ini mohon maaf atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang saya mengendalikan majlis kita pada hari ini. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala yang kurang dan yang lemah itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Maafkan saya. Tuan Putri pergi ke Rasah, pulang semula 11 pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Tuhan, bersua kembali. Ayam berkokok di atas rumah. Ilal liqa, ma'assalamah. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang. Alah, apa ni? PKPB lagi. SPM pula ditangguhkan. Jenuhlah nak bayar yuran tuition. Pernah dengar tentang tuition percuma? Kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online secara percuma kepada anda semua. Ada prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah, STPM, juga untuk matrikulasi. Percuma je. Jom layari laman sesawang www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.